Pernah tak terfikir kenapa Allah membolak-balikkan badan Ashabul Kahfi seperti mana yang diceritakan dalam Suratul Kahfi ayat ke-18? Dalam dunia perubatan, ada sejenis luka yang dipanggil sebagai luka tekanan ataupun istilah bahasa Inggerisnya adalah bed sores. Bed sores ni boleh berlaku kepada pesakit sekiranya mereka duduk ataupun baring dalam tempoh masa yang panjang. Dan luka tekanan ni boleh berlaku pada bahagian tumit ataupun pinggul, bahu dan bahagian belakang kepala, bergantung kepada posisi pesakit tersebut. Sebagai manusia yang normal, kita akan mempunyai 5 lapisan kulit, iaitu epidermis, dermis, lemak, tisu dan tulang. Luka tekanan boleh berlaku kepada semua lapisan kulit tersebut, bergantung kepada tahap-tahapnya. Untuk tahap yang pertama, ia akan berlaku kepada lapisan epidermis, yang mana kita boleh lihat berlakunya kemerah-merahan pada bahagian kulit. Untuk tahap yang kedua, ia akan berlaku kepada lapisan dermis, yang mana kita kategorikan sebagai luka terbuka kerana ia telah menghilangkan separuh daripada bahagian dermis. Untuk tahap yang ketiga, ia telah berlaku kepada bahagian lemak, yang mana telah berlaku kehilangan penuh bahagian lemak hingga menampakkan bahagian tisu. Dan bahagian yang keempat berlaku kepada bahagian tisu, kehilangan penuh hingga menampakkan tulang. Kaitan kisah Ashabul Kahfi dan luka tekanan ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang penuh dengan pengajaran, tapi mesra logik akal manusia untuk merangsang kita supaya sentiasa berfikir. Jika ingin dibahaskan berkenaan dengan sifat Allah yang maha berkuasa, sepatutnya Ashabul Kahfi tidak perlu pun untuk dibolak-balikkan badan mereka kerana mereka ditidurkan oleh Allah dan mereka tidak akan mengalami apa-apa kecederaan untuk membuktikan kun fayakun. Tapi kita mesti jelas bahawa Allah juga menurunkan ayatnya yang berbunyi وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan Allah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal yang demikian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia, melainkan untuk menjadi petunjuk kepada kita dan menjadi bahan rangsangan kepada manusia untuk berfikir. Siapa sangka ayat yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lebih 1400 tahun yang lalu bertepatan dengan fakta sains perubatan moden. Ini membuktikan bahawa dakwaan setengah pihak bahawa Al-Quran itu sebuah kitab yang kuno, ketinggalan zaman dan tidak sesuai untuk dijadikan bahan rujukan adalah meleset sama sekali. Wallahu a'lam.